Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini dalam Malaysia Quran Time, musaadah COVID-19 pada hari ini tuan-tuan, dan pada hari ini kita akan menyambung kepada salah satu surah Hawamim, ya, surah-surah yang bermula dengan Hamim. Ada 7 surah, dan surah yang kita sedang dalami sekarang adalah surah Fussilat, surah ke-41, dan kita akan meneruskan pada hari ini pada halaman 479. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah, saya ucapkan terima kasih kerana masih setia ataupun yang pertama kali dalam Malaysia Quran Time. Moga-moga ini memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan yang sedang menonton di kaca TV ataupun berada di atas Facebook. Bersama kita pada hari ini adalah Ustaz Tirmizi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat hari ini Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita live hari ini bersama dengan penonton di rumah ya, yang ingin meneruskan pelajaran, mengikuti kepada kalam daripada Allah Ustaz ya. Surah Fussilat, surah yang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Satu jelas pasal Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi jelas pasal keadaan di akhirat nanti, satu lagi di hujung nanti, bahagian ketiga nanti yang kita akan ikuti pada siri seterusnya nanti, berkaitan dengan diri kita ya, berkaitan dengan diri kita. Jadi Ustaz, mari kita sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin ya rabbal alamin. Inilah surah Al-Fatihah yang memberi panduan kepada kita berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan jiwa kita, diri kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, perlukan pertolongan, dan yang ketiganya berkaitan dengan jalan hidup, sirat, yang kita minta daripada Allah agar ditunjukkan pada jalan yang lurus. 3 perkara ini tuan-tuan akan kita ulang dan lihat dari masa ke semasa ya, dan itulah yang kita lihat dalam surah Fussilat, bagaimana Allah menerangkan tentang ketauhidan pada Allah yang benar ya, dan yang keduanya sedar diri kita ini adalah hamba. Kita mungkin jaga telinga, pendengaran ataupun penglihatan dan kulit kita Ustaz ni, nanti kita akan baca, tapi rupa-rupanya kita jaga kulit, nanti kulit akan bercakap. Kan? Macam mana tu nanti kita tengok. Dan yang ketiganya ialah bercakap tentang sirat, jalan hidup, bagaimana yang kita inginkan yang terbaik. Itu sebabnya kita nak melihat daripada surah Fussilat. Sinopsis bagi hari ini kita akan melihat daripada ayat 19 hingga 36, kenapa orang kafir dikatakan rugi. Ini ringkasan bagi bacaan kita pada hari ini ya. Dan seterusnya, apakah sinopsis pada ayat 37 hingga 38. Tadi panjang ya. Ayat 19 hingga 36, ringkasan sinopsisnya kenapa orang kufur dikatakan rugi, dan yang keduanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 37 hingga 38. Yang tuan-tuan saksikan di atas skrin sekarang ini ringkasan. Mari kita sama-sama Ustaz, untuk fasa awal ini kita akan melihat kepada ayat 19 hingga 24, di mana kali ini Allah bercerita tentang apakah ya warning, apakah amaran untuk orang-orang yang kufur, yang harapnya kita bukanlah orang-orang yang kufur tersebut, dan kita juga jauh daripada mendekati sifat kufur yang ada pada ayat 19 hingga 24. Mari Ustaz. Masya-Allah, terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton yang dimulia lagi dikasihi sekalian. Insya-Allah sama-sama kita meneruskan lagi
menikmati keindahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini daripada masih lagi surah Fussilat pada muka surat 478. 478. Kita bermula pada ayat yang ke-19. Mula pada ayat yang ke-19 hingga 24. Sama-sama kita membacanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. Surahul Azim, ini adalah daripada ayat 19 hingga 24 memulakan perbincangan kita Ustaz ya pada hari ini. Subhanallah, amat dahsyat apa yang Allah berikan, dan ayat ini turun kepada Nabi pada tahun kenabian yang ke-10. Nabi diancam untuk dibunuh ya, untuk dihancurkan, ingin dihalau. Maka pada waktu ini dalam keadaan stres, Nabi dan para sahabat turun surah ini ya, surah Hawamim yang berturutan daripada surah 40, 41 hinggalah 42, 43, 45, 46 ini bercerita tentang motivasi untuk Nabi dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mahu mengikut kepada keimanan. Maka apakah yang Allah nyatakan pada ayat sebentar tadi, ayat 19 ya, iaitu dan ingatlah pada hari ketika musuh Allah diheret ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Allah ingatkan perkara ini, back to the future, membawa kita ke depan agar kita tidak jadi orang yang kufur, dan bagi sahabat yang beriman lihat bahawa oh begini Allah akan buat kepada orang yang kufur, maka saya akan stay strong, saya akan tetap kuat untuk berpegang kepada kebaikan, keimanan, kerana di dalam
cabaran ini, azab ini adalah amat sengsara, diseret tuan-tuan. Diseret. Kalau katakan ada kucing ustaz ya, kalau aksiden itu, kalau katakan dia terlanggar kucing dan kucing itu terseret, rasanya kalau kita ada yang viral baru ni ya, saya tak tengoklah tapi saya dengar ada orang yang bunuh kucing ya di Brazil kalau tak silap. Perkara itu pun sudah mengerikan, apatah lagi bila Allah beritahu ini manusia yang akan diseret pada ayat yang ke-20, hatta hingga bila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi. Ini yang kita cerita tadi ustaz ya. Maksudnya telinga kita yang kita gunakan sekarang tuan-tuan, mata kita dan juga kulit kita, semua kulit kita ini akan menjadi saksi atas apa yang kita laksanakan. Apakah yang berlaku? Pada ayat 21 diceritakan, mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Ya, ada satu hadis riwayat Muslim, Nabi tiba-tiba tertawa. Ya, sahabat bertanya, mengapa ya Rasulullah engkau ketawa kan? Rupanya Rasul berkata, Allah bercakap dengan hamba-Nya, hamba dia bercakap, ya, manusia bercakap kepada Allah, engkau tidak akan menzalimi. Tentu Allah tidak akan menzalimi. Jadi selepas itu kalau begitu kami nak dihisab, dikira, diadili, kami sahaja yang ingin menggunakan apa yang kami ada. Jadi Allah kata, okey, tutup mulut, kemudian telinga dan mata, ya, kulit. Kulit bercakap. Dulu mungkinlah orang cakap ini hanya berlaku di akhirat, susah nak fikir perkara ni, tapi zaman sekarang mudah je ustaz ya. Kadang-kadang kita letak tiba-tiba ada bunyi dekat peha, tiba-tiba bunyi kat poket zaman sekarang kan. Itu mudah bagi manusia boleh buat ya, apatah lagi satu hari nanti tiba-tiba saja bila jumpa ustaz je, saya tak bercakap je, daripada minda pergi pada hati terus je dapat bercakap dengan orang sebelah ya. Perkara teknologi pun sudah menampakkan bahawa banyak orang bercakap seorang-seorang ustaz ya, macam sekarang ni lah kita sebenarnya bercakap berdua je ni kan, tetapi didengar oleh berjuta orang. Perkara-perkara teknologi zaman sekarang menunjukkan bahawa perkara ini mudah bagi Allah, dan Allah bercakap di situ, wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah yang menciptakan daripada awal kan. Jadi kalau nak bagi bercakap ke tak bagi bercakap ke, ini semua mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau kita lapar perut hari ni, kadang-kadang mulut tak bercakap, perut berbunyi. Kan dia dah beritahu tu. Dan kadang-kadang susah nak kontrol saat ni. Kalau kat sini boleh kata saya okey kan. Tapi di sini kalau krok tu memang hari tu saya cuba nak sembunyikan pun orang sebelah boleh begitu ustaz ya. Jadi nak menceritakan bahawa kita perlu berjaga-jaga pada ayat yang ke-22 itu, wama kuntum tastatirun ya, dan kamu tidak dapat bersembunyi daripada kesaksian tiga perkara tadi, pendengaran, penglihatan dan kulit. Adakah kamu fikir Allah tidak mengetahui banyak tentang yang kamu lakukan? Itu sebabnya bagi tuan-tuan, kita berada di rumah, di pejabat, sebenarnya dengan ayat ini ia menggetarkan orang-orang ya, seperti Utbah bin Rabi'ah semalam ya, bila kita bercerita tentang dia dengar ayat 1 hingga 13 pun dah dia kata tutup mulut Nabi pasal tak tahan dah, pasal ayat ini amat menggetarkan beliau. Apatah lagi kalau kita zaman ini ya perlu ada rasa begitu, kalau tak terasa ustaz ya, so maksudnya ada sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Dan pada ayat 23 itu Allah menyatakan, dan itulah anggapan ya, maksudnya betul ke Allah tahu kan, betul ke Allah tahu, prasangka itu sebenarnya Allah cakap, dan itulah anggapanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu, ayat 23, ia telah membinasakan ya. Bila kita rasa bahawa telinga kita, mata kita dan juga kulit saya ya tidak terkesan dengan apa yang Allah sebutkan, maka Allah beritahu ini orang yang paling rugi ya. Dalam surah Al-Asr kita cakap innal insana lafi khusr. Salah satu sifat rugi itu disampaikan pada ayat 23, sehingga kan Allah menemplak, okey, kamu pasal kamu dulu orang Islam bersabar, kamu tak nak bersabar untuk buat apa saja, sekarang engkau sila bersabar di neraka. Ustaz ya, itu cara bahasa yang amat menyindir, kerana mereka di dunia dulu suka sindir kepada orang-orang yang mendengar perkara baik kan, dengar ataupun lihat dengar Quran time kan. Kalau ada kita tak nak jadi begitu, malah tuan-tuanlah orang-orang yang akan share, yang akan beritahu ya perkara kebaikan. Jangan sindir kalau ada orang buat kebaikan, khawatir nanti Allah sindir kan. Allah sindir dengan fa in yasbiru fannar ya, sila sabar di neraka tempat tinggal kamu, wa yasta'tibu, jika minta tolong, minta rahmah, kasih sayang, kamu tidak termasuk dalam orang yang dikasihani. Allah sambung lagi, apa yang berlaku di akhirat nanti
Jom kita baca pada ayat yang ke-25 hingga 29. Baiklah, kita sambung seterusnya ayat. Ada komen daripada sahabat kita di FB, Muhammad Roslan Adnan, dia kata ayat ni power. Mana Al-Quran ni bukan sekadar kita baca tadi. Betul. Ayat Al-Quran kita terasa dia punya kehebatannya, mukjizatnya. Apabila ditadabbur tadi kita nampak begitu hebat susunan kalimahnya, nasihat-nasihat, juga sindiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu rasa kuat sangat ke nak tahan api neraka? Fa in yasbiru, rasa kuat sangat sabar kamu ke nak tahan tadi ada tanya neraka? kan. Ya. Semalam kita ada baca, dia tanya siapa lebih kuat kan. Allah sebenarnya yang lebih kuat, tapi dia tanya fine kan. Baik. Inilah anugerah yang tidak ternilai. Sebab tu kata para ulama, kalau kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melazimi Al-Quran, untuk sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran, sebenarnya itulah adalah kita berada pada fi ni'matin azimah, berada pada nikmat yang sangat besar. Sebenarnya ia adalah nikmat kepada kita semua. Kita sambung balik ayat yang ke seterusnya, iaitu 25 hingga 29. Ayat ke-25 hingga 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. Surahul Azim pada ayat 25 hingga 29 ini memberi panduan kepada kita ya yang berada di Malaysia. Dalam di Facebook ni ada An-Naim Yasim ya, kata baguslah buat program macam ni, at least kami pelajar luar negara. Ini luar negara ustaz ya. Sahabat kita daripada New Zealand mengikut program pada hari ini. Ini mesej kepada orang yang berada di Malaysia, di tanah Mekah pada waktu itu, kepada bumi New Zealand sekarang ini. Apa kata Allah pada ayat yang ke-25? Waqayyadna, ya, kami tentukan, kami beri, kami assign dalam bahasa Inggerisnya, iaitu apa? Pada setiap orang itu ada qurana, qarin ustaz ya. Qarin
Ada dua jenis, sama ada qarin itu daripada kalangan jin ataupun kalangan manusia. Qarin ni maksudnya sahabat baiklah ya. Setiap orang ada qarinnya. Qarin Nabi, sahabat yang lahir bersama Nabi itu telah jadi baik ya. Tapi qarin kita ustaz, dia ada masa okey, masa tak okey. Maka pada waktu ini apa peranan qarin ini? Dia akan menghiaskan apa yang ada di depan kamu dan juga di belakang kamu. Maksud depan kamu ini apa yang kita nak buat, apa yang kita inginkan, dia akan hiaskan cantik kan. Dia rasakan bahawa kalau bagi setengah orang dihiaskan kalau kita mengumpat ni, membawang ni sedap ni kan. Dia akan hias cantik-cantik pasal apa? Alah, takkan baca Quran je. Okey, dia akan hiaskan yang pertama. Ataupun wa ma khalfahum itu apa yang tak nampak. Maksudnya sesuatu yang tak nampak 20 tahun lagi apa yang berlaku sampai akhirat nanti kamu insya-Allah dah lahir Islam, mesti confirm masuk syurganya. Itu cara qarin ini menghiaskan ya. Wa haqqa alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins ya, daripada jin dan manusia, innahum kanu khasirin. Inilah orang yang rugi, maksudnya dia digoda, dihiaskan cara dia melihat dunia ini dengan cara yang salah. Wa qala alladhina kafaru ya, dan apakah yang dibuat oleh orang yang kufur? Orang yang kufur dia buat apa? La tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar pada Quran. Dan kemudian dia buat la'un, perkara sia-sia. Kalau ada orang nak dengar Quran ke apa ke, tak apa, kita buat kerja lain lah dulu. Dia buat pasang muzik ke, dia apa. Yang penting Quran ini pada zaman Nabi jangan bagi dengar. Pasal mereka dah tahu dah kalau dengar Quran ya, kalau dengar Quran pada Utbah bin Rabi'ah sebentar tadi ya, semalam kita bincang ustaz ya, 1 hingga 13 ayat itu menyebabkan dia beberapa hari dia duduk kat rumah pasal isi Al-Quran ini kalau didengar betul-betul seperti tuan-tuan sekarang ya, mungkin ada yang mengajak suami, sekarang suami pula lebih awal daripada si isteri yang mengajak ustaz ya. Pasal apa? Kalau Quran ini diberikan sekali, didengar dengan sekali faham, insya-Allah seperti Omar, hati keras macam mana pun ya, saya yakin tuan-tuan taklah hati keras ya, tetapi kalau ada hati keras bagi Al-Quran, apatah lagi pada bulan diturunkan Al-Quran ini, bulan Ramadan, kita akan terkejut, kita akan ya, dia terkagum seperti mana jin bercakap dalam surah jin, Quranan ajaba ya, kerana ini mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-26 itu melambangkan bahawa orang yang kufur adalah orang yang tidak suka Quran didengarkan. Dia mahu kalau boleh segala perkara lebih tinggi daripada Quran. Yang kita kena jaga-jaga, dan harapnya dengan tuan-tuan committed dalam Quran time ini, okay, ajak lebih ramai lagi. Ini adalah ruang untuk kita tidak jadi seperti ayat 26. Pada ayat 27 Allah cakap, orang yang buat begini rasakan atas kekufuran kamu azab yang amat sengsara, diberikan balasan yang seburuk-buruknya. Mengapa? Kerana mereka ini pada ayat 28 itu saatnya jazaan bima kanu biayatina yajhadun. Apa maksud yajhadun? Bukan yajhadun ustaz ya. Bukan ha simpul tu. Ini ha nipis. Maksudnya apa? Engkar. Dia tahu kebenaran tetapi dia kata tak payahlah. Ya, tahu Quran ni mukjizat, tak apalah, tak payah dengar pun tak apa. Yajhadun. Yang Utbah bin Rabi'ah sebenarnya dia tahu betul pada Nabi ya, sampai dia terkesan beberapa hari, tapi dia kata tak boleh. Pasal apa? Dia ada interest, dia ada kepentingan yang kita doakan tuan-tuan, kita adalah orang yang meletakkan interest Allah, keinginan Allah lebih daripada keinginan kita. Dan itu sebabnya pada ayat 29 Allah bawakan tentang orang kufur ini, orang kafir ini, orang yang tak beriman. Dia di akhirat nanti dia kata apa? Rabbana arinal ladzina adallana. Bawakanlah aku orang-orang yang tadi jadi qarin tadi tu, kawan. Jadi qarin ni lebih kurang tukang penasihat lah ustaz ya. Kawan manusia ataupun jin yang akan was-waskan pada kita. Kata orang yang kufur ini, datangkan mereka ini, kami nak letak bawah kaki kami. Dia nak injak-injak kan bawah kaki. Pasal apa? Pasal dia dah nampak dah bahawa ini kawan tak boleh pakai. Kan? Kawan yang boleh pakai bukan qarin daripada jin dan manusia yang bawa kepada jalan tak betul, tetapi kawan terbaik apa tuan-tuan? BFF kita adalah Quran. Bukan qarin, Quran. Maka apa kesan kalau kita bersama Quran, kalau kita istiqamah bersama Quran? Apakah janji Allah kepada orang yang bersama Quran dan istiqamah? Kita akan lihat sebentar nanti. Kita berehat dahulu ya ustaz ya. Ya. Kita bertemu kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.
Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kita mengharapkan dengan kita selalu membaca Al-Quran ini, Allah sirami jiwa kita dengan nur, dengan cahaya yang menjadi musaadah, yang menjadi bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita memang mengakui ya pada zaman PKP ini kita mendapat suntikan Al-Quran yang amat banyak, dan menariknya Al-Quran ini tidak ada overdose. Tidak ada overdose seperti makan ubat Ustaz ya. Kalau makan ubat tu terlebih nanti racun ya. Tapi Quran ni makin diambil, maka ia makin menyembuhkan, makin menguatkan kepada kita. Itu yang Allah akan bawakan di dalam ayat yang kita akan ikuti selepas ini Ustaz ya. Dan tadi Ustaz sebenarnya saya perasan juga awal tadi Ustaz baca ayat 21 tadi tu berulang Ustaz ya. Diulang-ulang ayat tu. Okey, Kebetulan pun ada soalan daripada Facebook tadi. Nur Hafizah binti Omar. Ustaz nak tanya, ada beberapa ayat yang Ustaz buat ulangan, apa maksud tertentu? Pertama begini, ayat ni bila kita ulang, dia akan memberi penetapan dalam diri kita. Sama ada pertama dari sudut bacaan. Ada sudut bacaan. Kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, kita rasa macam kita sebut tu lidah tu tak berapa okey clear kan, tak berapa okey. Maka kita ulang. Itu dari sudut lidah, kefasihan bacaan. Di sana juga terdapat makna-makna yang tertentu yang nak di-highlightkan. Message. Kalau tadi Ustaz Fazrul terang bagaimana manusia bertanya kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi kepada aku? Qalu antaqanallah. Allah yang membuatkan kami ni boleh bercakap. Maka ada highlight untuk kita menegaskan di situ. Betul. Maka Al-Quran ni kebetulan kita berada sesi interaksi tadabbur Al-Quran sebagaimana Ustaz sebut tadi. Betul. Bagaimana dari sudut makna yang saya ulang tadi, ayat yang ke-21 Ustaz. 21 kan. Maksudnya kulit ni boleh bercakap ya, pasal kita ni banyak sangat bercakap kan di dunia ini. Ingatkan bahawa kulit ni kita tak apalah kan. Yang penting cakap kan. Rupa-rupanya di sana nanti yang ini tak boleh bercakap. Ini menjadi saksi kepada kita cakap okey ke tak okey, kita baca Quran banyak ke sikit, kita buat apa ketika berseorangan, kita ramai. Mana tak boleh tipu Ustaz. Tak boleh tipu pasal ini sentiasa ada kan. Kalau ada yang kata Allah betul ke kan? Ada bukti kan. Zaman sekarang ni orang boleh trace balik apa dalam telefon apa ke, subhanallah Ustaz ya, memang menggerunkan. Apatah lagi kalau Allah tunjukkan di khalayak ramai. Kan, macam tuan-tuan lah kalau nampak segala kelemahan saya dekat atas TV sekarang ni, rasanya besok tak ada orang nak tengok dekat live Ustaz. Betul Ustaz. Kan, ini Allah, kita perlukan keampunan Allah sebenarnya. Baik, jadi kita ingin teruskan Ustaz pada ayat 30 hingga 36 bersama tuan-tuan yang berada di rumah pada halaman yang ke-480. Jom. Okey, jom sama-sama kita nikmati keindahan ayat seterusnya daripada ayat yang ke-30 hingga 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 30 hingga 36 Allah bercerita tentang orang-orang yang beriman. Kalau tadi orang yang tak beriman, ya, ada qarin ustaz ya, kawan dia itu daripada jin dan manusia, kalau boleh dia nak letak bawah kaki, dia nak henyak-henyak dia kan. Pasal apa? Tak nak dengar Quran, kalau Quran dibacakan dia bercakap, dia buat bising ya. Walaupun orang Islam ustaz ya, kadang-kadang orang baca Quran dia bising. Dia shopping, dia bercakap, ada urusan lain yang lebih penting daripada Quran. Maka bila sampai di akhirat nanti, rupa-rupanya baru sedar, alamak, kawan aku ini manusia ya, kawan aku manusia yang ajak berborak-borak ketika Quran dibacakan ini, aku nak hentam-hentam dia. Itu yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-29. Pada ayat yang ke-30 Allah memberi semangat kepada orang beriman yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah satu, tapi tak cukup itu, dia istiqamah dan mendirikan. Istiqamah itu daripada perkataan qama, dia mendirikan ya, sebagaimana kita minta ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus agar terus bersama dengan Allah. Apa kesannya? Allah akan turunkan kepada mereka ini malaikah, maksudnya kepada kita semua, tuan-tuan yang sedang mendengar sekarang, malaikat yang akan menyatakan la takhafu wa la tahzanu. Jangan bimbang, jangan sedih, kerana dua ini adalah penyakit psikologi yang ada dalam diri kita. Sama ada kita bimbang ataupun kita sedih dalam hidup kita. Bimbang kita nak makan apa contohnya ustaz ya, ataupun sedih dengan kita tak dapat pergi ke masjid ya, benda yang dah lepas itu kita boleh sedih. Dua penyakit kalau ekstrim ya, ia menyebabkan kita akan stres dalam hidup. Tetapi bagi orang beriman, wa absyirul bil jannah allati kuntum tu'adun. Inilah momen bila orang yang bercakap Tuhanku Allah sumastaqamu, dia akan nampak dengan kabar gembira ustaz ya. Kalau dah di saat kematian itu, kabar itu diberitahu oleh para malaikat. Kita doakan sekali lagi kepada Allahyarham Ustaz Ismail Kamus ustaz ya. Orang-orang begini yang Rabbunallah sumastaqamu, ketika di akhirnya itu pasti insya-Allah kita doakan diberikan jannah ya, kabar gembira tentang jannah. Dan lebih daripada itu, nahnu auliya ya, kami ini malaikat ini adalah pelindung fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah pelindung ataupun kawan di dunia dan di akhirat. Malaikat menjadi kawan kita tuan. Biasa kita cakap kawan kita begini ustaz ya. Tetapi kerana daripada jin, daripada syaitan itu dia nak jadi qarin, rupanya orang yang selalu dengan Quran, selalu dengan Allah, dia ada kawan satu lagi namanya malaikat ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Subhanallah ustaz. Ayat 31 ini bagi orang yang dapat syurga ini apa? Ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa saja yang kamu inginkan ya, ataupun apa yang kamu minta, semuanya boleh dapat. Pasal apa? Orang beriman ini ustaz ya, bukan dia tak ada keinginan nak apa kereta besar, nak segala-galanya kat dunia ni, banyak kita nak ustaz ya. Tetapi kerana takwa, dia adalah seperti brake ya, brake kita kena brake kejap. Sekejap, senyap, okey, berhenti kejap, nanti kejap, gitu kan. Tolong senyap, tolong berhenti, jangan bercakap, ini Quran ini contohnya kan. Jadi bila orang yang beriman, dia akan ambil peringatan. Tapi orang tak beriman, dia rasa dia bulldoze segala perkara ya.
Jadi kesannya ialah orang yang beriman yang boleh break ini nanti bila dah sampai kerana istiqamah ini, Allah akan beri segala-galanya, ya. Nuzulan, perkataan yang penting. Ini adalah nuzul. Nuzul ini Ustaz, kalau kita datang tetamu, kita dapat air ke ataupun halwa, makanan yang permulaan itu namanya nuzul. Makanan permulaan. Belum lagi yang makan nasi mandinya, yang maklubah apa sebagainya, belum lagi tu. Ini baru permulaan, itu namanya nuzulan. Allah kata apa sahaja yang kita inginkan ini Allah bagi, dan ini adalah permulaan. Mengapa? Kerana orang-orang ini sentiasa istiqamah. Dan apa tanda kita istiqamah tuan-tuan? Ayat 33. Saya nak minta Ustaz ulang balik ayat 33 ini. Penting 3 perkara dalam ayat ini kita kena beri perhatian. Yang ada di depan kaca TV yang sedang mendengar sekarang, sila beri perhatian, senyap betul-betul, senyap, okey, dengar ayat ini. Ya, jangan bercakap. Kerana apa? Ayat 33 ini kalau kita tak beri perhatian memang rugi. Tolong senyap dan beri perhatian. Okey. Kita melihat ayat 33, siapakah sebenarnya orang-orang yang sebaik-baik perkataannya untuk kita hayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani Sadaqallahul Azim. Pada ayat 33, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang Muslim. Maksudnya 3 perkara. Ayat ini pendek sahaja tapi ada 3 komponen. Yang pertama, Allah menyatakan siapa lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah SWT. Ibu-ibu yang mengejutkan pagi tadi sahur, ya Ustaz ya, yang mengajak untuk solat, jom Quran time bang ya, ataupun sayang ke. Ini adalah perkataan mengajak kepada Allah. Allah kata dia lebih kurang macam inilah. Allah dah tahu dah siapa yang lebih baik, ya. Tapi dia tanya, kalau tanya pada ustaz-ustaz dekat dalam kumpulan kita ni, siapakah yang lebih baik daripada Ahmad? Kan. Sebenarnya dalam soalan tu dah ada jawapan, iaitu jawapannya ialah Ahmad. Ya, di sini Allah beritahu bahawa orang yang mengajak kepada Allah, tuan-tuan yang berada di depan TV sekarang ini, share, jomlah kita dengar, kan, share je, kan, dengan satu klik itu saja, ataupun ajak, jom kita berhenti sekejap, kita tak payahlah borak-borak lagi, dah cukuplah tu, banyak sangat berborak, kita berhenti sekejap, dengar perkataan Allah ni, beri perhatian, cukuplah urusan yang ada itu adalah ciri yang pertama, orang yang akan diberikan jannah. Dan yang keduanya apa? Wa amila salihah. Dia bukan sekadar mengajak tapi dia beramal soleh yang ada kaitan dengan islah, dia baiki. Dia dia bukan satu dia tak cakap sahaja, yang keduanya dia taklah sempurna, ya, tetapi dia ingin baiki. Bila dia ajak orang, dia pun saya nak baiki juga. Saya tak sempurna. Dan pada ayat yang ketiga, bahagian ketiga itu waqala innani minal muslimin. Perkataan itu amat powerful. Iaitu apa? Sesungguhnya aku ini daripada kalangan orang-orang yang Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak cakap minal mukminin ustaz ya. Bukan minal muttaqin, tak. Dia cakap saya ni orang Islam macam kamu juga, ya. Saya ni taklah lebih baik daripada kamu, dan apakah yang kita belajar? Kita ada sikap saya taklah lebih baik pasal walaupun saya ajak kamu, saya bukan lebih baik. Tetapi saya ni sama sahaja dengan kamu. Jadi ini akan memberi manfaat ketika kita berdakwah, ya. Ibu ajak anak, bukan ibu yang lebih baik, ya. Ayah ajak anak, ajak isteri, bukan maksudnya ayah lebih baik, tetapi kita sama-sama nak jadi baik, nak menuju kepada kabar gembira bil jannah yang ada pada ayat yang ke-30. Saya tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yunqasu dhalika min ujur min syai'ah. Riwayat Muslim. Barang siapa yang mengajak suatu kepada petunjuk, kepada petunjuk kebaikan,
dia akan dapat pahala seperti mana orang yang buat ikut apa yang dia buat. Tanpa dikurangkan sedikit pun pahala. Maknanya kita mungkin kita pun tidak sempurna. Tapi kita mengajak orang buat baik, kita sama-sama buat kebaikan, mudah-mudahan kita mendapat pahala tadi. Betul, Ustaz. Tepatan dengan waman ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik perkataan dia mengajak orang pada jalan Allah Subhanahu Jalan Allah. wa taala. Masya-Allah. Masya-Allah. Dan Allah sambung lagi ayat 34 itu, formula kadang-kadang kita ajak orang ni orang tak nak dengar. Kan? Tolong senyap, orang tak nak senyap juga, kan? Dia buat dia punya kerja dia sebagaimana pada zaman Nabi, kata Allah, wala tastawil hasanati sayyi'ah. Ya, tak sama kebaikan keburukan, idfa. Bagi orang yang mengajar, okey, kenalah tolak yang buruk itu, orang tak nak dengar ke, tak layan ke, dengan sesuatu yang lebih baik. Jangan makin mengkecohkan lagi lah, kan? Okey, ini Allah bagi panduan sehingga kan kalau kita buat yang lebih baik itu, cakap okey, kalau perlu tegas-tegas, ya, tetapi maksudnya dengan cara lebih baik. Orang yang ini penting Ustaz, ya, di ayat 34 ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Ka'annahu itu seperti kawan yang amat-amat mesra rapat. Ada dua maksud kat situ. Satu ialah apa? Kita kena berdakwah ajak ini mestilah macam kawan amat rapat. Satu. Yang keduanya ialah kalau katakan orang itu bermusuh dengan kita, tapi kerana kita buat lebih baik, akhirnya orang itu akan jadi lebih rapat daripada kawan yang rapat daripada kita. Ya, ini Allah bagi formula ini. Pasal apa? Pasal bukan mudah. Allah cakap wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Ini orang yang sabar saja boleh buat begini. Dan wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Ini hanya orang bertuah, Ustaz. Perkataan dzu hazzin azim ini dalam Al-Quran ada masa Qarun ada harta tu, bila dia keluar tu, orang cakap wala ini dzu hazzin azim. Ini bertuah je ni. Tapi rupanya siapa dapat bersabar, cakap perkara yang baik, beramal dan juga dia merendah diri, orang inilah yang paling bertuah. Seperti mana tuan-tuan buat sekarang ini, mungkin sekarang ini bukan dengar seorang-seorang lagi, dah ajak pada suami, ajak pada isteri, pada anak. Rupa-rupanya ini adalah amat bertuah. Dan kalau Ustaz, ya, ini ayat dia macam memang Allah tahulah kita, ya. Ayat 36. Kalau kita nak cakap baik, orang tak nak dengar, orang tak layan kita, kan? Kita dah mula nak marah ni. Ya, saya nak marah dah ni, kan? Wa imma yanzaghannaka minasyaitan, ya, pada waktu syaitan mula mengganggu, pasal yang mengganggu tak nak dengar tu syaitan, ya, maka kita kena cakap apa? Auzubillah. Ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, jangan sampai aku marah pula, sampai aku buat yang tak kena. Bagi ibu ayah macam saya ni, kadang-kadang dia ada cabaran, kan. Pada waktu itu anak kita digoda oleh syaitan, ya, sama ada daripada jin ataupun manusia. Jadi kita kena selalu berlindung daripada Allah. Jangan pula syaitan ganggu dia, kemudian syaitan ganggu kita, akhirnya kita akan bergaduh dengan orang yang kita ajak ke arah kebaikan. Inilah panduan daripada Allah menguatkan Nabi, menguatkan kita. Allah jelaskan fusilat psikologi kita, Ustaz, ya. Dan Allah sambung pada ayat 37 hingga 38 tentang alam ini ada kaitan dengan kita. Jom. Okey, so jom kita masuk pada bahagian terakhir untuk hari ini. Dua ayat sahaja daripada ayat yang ke-37 dan 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم.
Surah Al Azim pada ayat yang ke-37 hingga 38, Allah bawakan kita kepada alam. Maksudnya tiba-tiba je macam ke alam, tapi nak ceritanya ialah kalau kita dah banyak sangat cabaran, ya, kita rasa macam nak marah sangat ni, bawalah kepada alam, tengok kepada kebesaran Allah ini, dan kita nampak apa? Ada lail, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Ini semuanya adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah. Mereka itu la tasjudu lisyams, ya, janganlah bersujud kepada matahari dan jangan kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakan jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi ideanya ialah hebat-hebat matahari bulan itu pun kita tak akan sembah. Orang ini rasa macam hebat, tak payahlah kita kisah sangat pada orang ini. Terus sahajalah mendapatkan ketenangan daripada siapa? Bantuan daripada siapa? Daripada Allah. Pasal bila dah tak tenang sangat Ustaz ni, dah cakap berkali-kali tak nak dengar, kan? Macam tak ada apa, orang kata macam tak ada telinga, tetapi rupanya Allah cakap tak apa, kamu adalah hamba. Kamu adalah hamba. Fa inistakbaru, kalau mereka sombong, kita ada tuan-tuan ya, kita dengar ingatkan orang tak nak senyap, ya. Dia tetap juga nak berboraknya, nak cakap hal dia, tak nak dengar Al-Quran. Kalau dia sombong sangat, tak apalah, ya. Bahawa sebenarnya apa? Para malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang serta tidak pernah jemu. Malaikat ada, ya. Malaikat terus saja beribadah kepada Allah, dan malaikat ini jugalah kalau kita juga terus sujud pada Allah, malaikat ini akan mendoakan kita, akan jadi kawan kita, dan inilah motivasi besar kepada sahabat, pada Nabi dan juga pada kita pada tahun 2020 ini tuan-tuan, untuk terus kuat dalam kehidupan kita. Dan ini membawa kita kepada tiga kesimpulan, ya, tiga kesimpulan yang sama-sama kita akan lihat, ya, resolusi daripada perbincangan kita pada hari ini. Mari kita saksikan apakah tiga resolusi tersebut di atas slide di atas TV. Itu. Jaga telinga, mata dan kulit, ya, pasal nak kena sedar bahawa kulit itu saksi bahawa kita ni betul-betul sensitif pada Quran ke tidak, ya kan? Ada orang tak sensitif, akhirnya kerja dia pun boleh lalai dalam hidupnya, dekat rumah pun dia lalai, tetapi rupanya kulit akan jadi saksi. Sekarang kita tak boleh, kita boleh defend lah, saya ada sebab ini, saya sibuk lah apa sebagainya, tetapi di akhirat nanti kulit akan menjadi saksi. Kamu buat kerja tapi kamu main-main. Yang pertama. Yang kedua, berjaga-jaga dengan kawan dari jin dan manusia yang dia akan goda kita, kacau kita, dan sampai akhirat Allah beritahu, kalau boleh saya nak pijak dia ini. Pasal apa? Dia ganggu saya. Tapi ialah bukan mudah nak lawan kawan kita, Ustaz, ya. Dia ajak kita, dia amat rapat, qarin, daripada kalangan jin dan manusia. Kita doakan, Ustaz, ya, lepas ni kita doa Allah jauhkanlah kita daripada kawan yang bersifat membawa keburukan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita ambil, ajak ke arah kebaikan dengan akhlak yang mesra dan baik, ya. Walaupun kita ada mesej kebaikan, bukan mudah Ustaz, ya, nak bersabar ini, tapi insya-Allah moga-moga Allah berikan kesabaran pada tuan-tuan. Doakan juga untuk saya, untuk Ustaz, ya, kita bersama agar kita terus mengajak ke arah kebaikan. Ada cabaran, syaitan nak goda kita jadi marah, tak tentu hala, kita minta auzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, aku perlu ingat bahawa aku ini hanya hamba. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan kami, ya Allah.
Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dibelenggu dengan hutang piutang, melainkan kau tolong kami untuk menyelesaikannya, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesulitan, Ya Allah, kecuali kau permudahkan urusan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam keaiban, melainkan kau menutupinya, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami diuji keseorangan, melainkan kau membantu kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesempitan, Ya Allah, melainkan kau tunjukkan kepada kami jalan keluar, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kejahilan, Ya Allah, melainkan kau berikan kepada kami ilmu, Ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami dalam kesesatan, Ya Allah, melainkan kau berikan kepada kami hidayah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami tenggelam dalam maksiat, Ya Allah, melainkan kau berikan kepada kami petunjuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau biarkan kami dalam wabak, Ya Allah, melainkan kau angkat wabak itu, Ya Allah. Ya Allah, hilangkan wabak itu, Ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah wabak itu daripada kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau tarik nikmat yang telah pernah kau berikan kepada kami untuk kami kecapi, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang kepada kami untuk beribadah di rumah-rumah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang untuk kami untuk beribadah di masjid-masjid, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang kepada kami untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, Ya Allah. Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa ghaddul basar wa hifdzal lisan waj'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, ada di kalangan kami yang tidak mampu membaca Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang hanya mampu mendengar bacaan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang melakukan kesilapan ketika membaca Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, Ya Allah. Terimalah amalan kami, Ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan amalan kami, Ya Allah. Jangan kau kurangkan pahala untuk kami, Ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita sebentar tadi tuan-tuan, ya, pada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan diturunkan Al-Quran, kita mendoakan agar kita sentiasa dipimpin oleh Al-Quran. Kemanisan Al-Quran ini memberi kesan kepada hati kita, dan dengan Quran inilah kita harapkan kita mendapat syafaat. Kita ingin ramai lagi mendapat syafaat daripada Al-Quran. Salah satu program yang kita ingin kendalikan pada 13 Mei nanti adalah World Quran Hour, satu kempen pada jam 12 hingga 1, ya. Di Facebook kita bermula pada jam 11.30, di mana tuan-tuan dijemput, ajak ramai-ramai, izinkan lebih ramai lagi mendengar kali pertama mungkin Al-Quran, agar rasa ustaznya kemanisan dan juga mukjizatnya itu. Kalau Utbah bin Rabi'ah mendapat kesan masih lagi belum Islam pada waktu itu, apatah lagi bagi orang yang beriman. Dan inilah program yang kita ingin teruskan, dan juga kita ingin sebarkan Al-Quran dalam program wakaf kita. Tuan yang ada kesempatan nanti boleh terus berwakaf di wakaf Al-Quran ke hospital dan pusat kesihatan seluruh negara. Kita ingin juga sebarkan kepada tempat-tempat yang memerlukan. Boleh tuan-tuan hulurkan, ya, kongsikan bersama, yang kita harapkan kemanisan Al-Quran ini, syafaat ini akan berterusan hinggalah kita sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan menyambung pada bahagian terakhir, bahagian ketiga surah Fussilat. Menarik kerana di hujung itu lagi akan Allah tambah lagi siapa kita, ya, manusia ni macam mana, Allah jelaskan sejelas-jelasnya. Kita akan nampak lebih hebat daripada ilmu psikologi yang ada sekarang. Nantikan pada hari esok, dan ulangan program kita pada hari ini pada jam 10 malam nanti, ya. Boleh tuan-tuan semak balik semula surah Fussilat. Moga-moga kita bertemu pada hari esok, ya. Esok ke lusa Ustaz kita punya surah Fussilat ini? Surah ni insya-Allah lusa. Lusa. Kita akan lusa disebabkan besok kita ada special sikit Ustaz, ya. Istimewa pada hari esok. Nantikan besok, ya. Jadi Fussilat, surah Fussilat bahagian ketiga ni kita akan sambung pada bahagian yang ketiga hari Isnin, ya, hari Isnin insya-Allah. Kita bertemu lagi Malaysia Quran Time